Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan YNWA7 ingin mengemukakan kertas cadangan berkaitan dengan penggunaan RFID ataupun Radio Frequency Identification kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti bagi memohon bantuan kewangan bagi pelaksanaan penggunaan RFID di tapak bina. Seperti yang kita tahu, Malaysia tengah berusaha untuk mengaplikasikan teknologi revolusi industri keempat ataupun lebih dikenali sebagai IR 4.0. Antara kementerian yang terlibat secara langsung dengan program ini adalah MOSTI dan juga dinyatakan secara jelas dalam Dasar Sains Teknologi dan Inovasi Negara akan inisiatif dan galakan yang telah dinyatakan oleh MOSTI dalam bentuk dana. Idea ini timbul sebenarnya terhasil daripada pengamatan dan keinginan kami untuk menyelesaikan masalah yang wujud di tapak bina yang banyak dimonopoli oleh warga asing, yang mana kebanyakan warga asing ini kurang fasih berbahasa tempatan. Dengan pelaksanaan program ini diharapkan akan menjadi satu medan dan menjadi perintis kepada penggunaan RFID di tapak bina di kawasan-kawasan lain lah. Pelaksanaan ini juga dijadikan serampang dua mata dalam memantau dan menjaga kebajikan pekerja. Tujuan program ini adalah untuk mengaplikasikan teknologi IR 4.0 melalui penggunaan RFID. Selain daripada itu juga untuk membentuk satu budaya kerja yang lebih bertanggungjawab dengan mewujudkan satu suasana kerja harmoni, selamat dan bersemangat ciptaan yang wujud di kawasan tapak bina. Selain daripada itu juga, penggunaan ini juga diharapkan akan dapat meningkatkan taraf kerja dengan pengamalan teknologi IR 4.0 dengan budaya saling ingatkan dan saling jaga antara satu sama lain. Matlamat dan visi kami akan membentuk dengan penggunaan RFID ini akan membentuk satu suasana kerja yang lebih berdisiplin akan terbentuklah. Selain daripada itu akan melahirkan juga warga kerja yang lengkap, lebih berpengetahuan, berkemahiran dan dilengkapi dengan pendidikan teknologi serba baru. Kami juga mengharapkan dapat melahirkan pekerja yang menitik beratkan nilai-nilai moral yang tinggi seperti semangat kekitaan, berdisiplin dan bertanggungjawab. Objektif kami ialah dengan pengaplikasian ini akan menjadikan persekitaran kerja yang lebih terjamin. Pengaplikasian penjagaan kebajikan pekerja dengan pemantauan secara optimum melalui pemaksimuman penggunaan RFID secara menyeluruh. Menjadi perintis kepada syarikat-syarikat yang lain untuk turut serta dalam mengamalkan penggunaan teknologi IR 4.0. Kajian-kajian terdahulu sebenarnya telah wujud seperti people tracking system yang mana banyak digunakan di penjara, yang mana tahanan dipantau dengan menggunakan alat kawalan yang dipasang pada badan terutama di bahagian kaki. Manakala di hospital pula sistem tagging juga diamalkan pada baik atau sakit, yang mana tagging ini akan mempunyai informasi pasal berkaitan dengan pemilik tagging tersebut seperti nama, kelahiran, penyakit dan sebagainya. Pengawal keselamatan juga ada menggunakan sistem yang lebih kurang sama, iaitu dengan kunci keselamatan ataupun clocking clock yang digunakan oleh penyelia pengawal keselamatan untuk memastikan pengawal yang ditugaskan akan meronda ke kawasan-kawasan yang telah diarahkan. Lepas tu alat ini juga tidak terhad kepada manusia sahaja, dia juga digunakan pada haiwan, yang mana terdapat alat kawalan yang kecil yang boleh dipasang pada haiwan untuk mempelajari proses migrasi dan juga pemantauan keputusan. Itu adalah kajian-kajian terdahulu lah. Sasaran kami untuk program ini ialah dalam
75 orang ke 200 orang. Jumlah ini termasuk mereka yang menjalankan kerja di lapangan, on ground dan juga di peringkat atasan. Maksudnya penyelia-penyelia. Bilangan ini adalah satu sasaran yang dianggap logik dan bersesuaian dengan definisi PKS. Kelebihan penggunaan RFID. Seperti yang mana kita tahu, RFID merupakan satu teknologi yang sangat berkuasa, mampu milik dan mudah didapati. RFID juga merupakan satu alat mempunyai ketahanan yang tinggi dalam keadaan cuaca di Malaysia yang tidak terlalu ekstrim. Yang mana dikatakan suhu RFID mampu bertahan pada suhu yang agak ekstrim juga, iaitu pada negatif 40 darjah Celsius ke 125 darjah Celsius. Dan juga kadar keboleh bacaan maksimum RFID boleh mencapai sehingga 30 meter jarak. Pelaksanaan program, kita akan buat pengaktifan aplikasi dalam telefon, yang mana pengaktifan dan pendaftaran pengenalan diri serta pengenalan pekerja. Selepas itu kita juga akan buat pengesahan dan verifikasi pada telefon bimbit pengguna masing-masing lah. Kemudian kita juga akan mengadakan pemasangan RFID pada pakaian kerja seperti vest ataupun di pelindung kepala, helmet. Pendaftaran aplikasi Workplace Hub dan juga pengaktifan aplikasi. Dan tempoh program yang kita akan lakukan tidaklah terlalu panjang sangat dan juga tidak terlalu padat. Okey. Dan program-program ini juga lebih kepada program jenis hands-on yang mana mereka akan bergerak dan buat aktiviti ini sendiri. Dan aktiviti hands-on ini juga ada kebaikan dia, yang mana mereka tidak akan merasa mengantuk ataupun bosan sebab mereka peserta akan sentiasa bergerak. Dan pemilihan masa juga diharapkan tidak akan membebankan pihak majikan dan tiada pembaziran masa berlaku. Okey, ini adalah tentative program yang mana kita bahagikan kepada 3 modul, iaitu 1 modul di sebelah pagi dan 2 modul di sebelah petang. Modul 1 lebih kepada pengenalan kepada RFID. Kemudian modul kedua selepas rehat tengah hari adalah lebih kepada pemasangan dan testing aktiviti tersebut. Dan di modul yang ketiga adalah sesi bergambar, minum petang serta bersurai. Kita juga menggalakkan langkah-langkah keselamatan diambil sepanjang program ini dilakukan, iaitu kesemua ahli, peserta dan juga jemputan diwajibkan untuk memakai pakaian yang bersesuaian dengan persekitaran tempat kerja seperti kasut keselamatan, topi keselamatan dan juga vest keselamatan. Dan penggunaan peralatan lain yang dirasakan perlu juga adalah amat-amat digalakkan, seperti penggunaan topeng muka, face mask dan juga sarung tangan hand glove. Anggaran perbelanjaan untuk UHF reader dalam bentuk antena, kita perlukan dalam 5 unit, yang mana 5 unit ni bersamaan dengan RM5,258 dan juga portable RFID tag. Dan unit yang kita perlukan dalam 250 unit dalam lingkungan harga RM8,750, menjadikan jumlah keseluruhan dia adalah RM14,008. Makan dan minum kita anggarkan untuk minum pagi, makan tengah hari dan minum petang dalam jumlah besar adalah dalam RM6,200
RM50. Dan anggaran belanja untuk cenderahati seperti ves keselamatan dan topi keselamatan yang kita akan edarkan kepada semua peserta dalam jumlah besarnya adalah RM10,200. Dan kos-kos lain seperti kos digital RM1,000, kos cenderamata VIP dalam RM500 dan kos cetakan dalam RM2,500. Ini menjadikan jumlah keseluruhan perbelanjaan adalah dalam RM34,458 sahaja. Okey, dan ini adalah alamat company kami, THS, di Kota Kinabalu, Sabah, Tanjung Aru. Dan sebagai harapan kami, kami memandang serius dan menyambut baik saranan kerajaan dan MOSTI dalam merealisasikan sasaran Malaysia berada di tangga ke-20 terbaik penggunaan IR 4.0 menjelang 2050. Oleh itu, kami juga mempunyai misi dan visi yang seiring dengan kerajaan Malaysia dan MOSTI dalam pelaksanaan teknologi IR 4.0 ini. Oleh itu, kami berharap sangat-sangat agar kertas kerja ini dapat perhatian dan juga pertimbangan sewajarnya daripada pihak tuan dan puan. Okey, dan kami dahulukan dengan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.